Tuan-tuan dan Bapak semua, saya ingin kongsi dengan kamu satu kenyataan yang mengejutkan untuk menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Dikabarkan Menteri Keuangan yang lama yang kini menjadi menteri dalam MITI, yaitu Tengku Zafrul, menerima banyak kritikan, menerima banyak pertikaian kenapa beliau dipilih. Saya ingin berkongsi dengan kamu satu pendapat yang pasti mengejutkan, yang tentang beliau ini mempersoal lantikan Tengku Zafrul dalam Jemaah Menteri. Tapi sebelum saya teruskan, saya mohon kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan terkini politik di Malaysia daripada channel ini. Seorang pemimpin, pejuang, menyelar pelantikan Tengku Zafrul sebagai Menteri Perdagangan, Antarabangsa dan Industri ataupun MITI dalam barisan Jemaah Menteri Anwar Ibrahim dan mempersoalkan lantikannya. Ketua Biro Hal Ehwal Antarabangsa, pejuang Tariq Ismail Mustafa dalam catatan di Facebook turut mempersoal apakah jaminan yang rakyat Malaysia miliki apabila lantikan akan mempunyai kepentingan terbaik negara dan bukan pelobinya. Adakah menteri yang dilantik itu bebas daripada sebarang dakwaan berkaitan skandal RM600 bilion berkaitan Perdana Menteri ke-8, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Panama Papers, dan pelbagai lagi dakwaan serius yang dilemparkan kepadanya sepanjang kempen PRU 15. Tuan-tuan dan puan, Menteri Keuangan yang lama Tengku Zafrul pernah bekerja di bawah Muhyiddin Yassin. Dan hari ini seorang ahli politik pejuang, Ketua Biro Hal Ehwal Antarabangsa Pejuang Tariq Ismail mempersoalkan satu soalan yang sangat mengejutkan. Adakah Tengku Zafrul yang dilantik itu bebas daripada sebarang dakwaan berkaitan skandal RM600 bilion? Sebab pada waktu itu beliau di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin. Tengku Zafrul sebelum ini berkhidmat sebagai Menteri Keuangan dalam kerajaan yang diketuai oleh bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri Yaakob. Saya percaya bahwa pelacur lebih memilih pelanggan mereka, karena apa yang saya dengar bahwa dia melobi dirinya tanpa segan silu. Sedih melihat seorang jantan gadai marwahnya untuk jawatan, kata Tariq lagi. Beliau turut bertanya sama ada Tengku Zafrul akan mengutamakan keperluan syarikat Malaysia dalam perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik ataupun CPTPP. Tariq turut membidas Anwar kerana tunduk kepada tekanan dan meneruskan pelantikan mengelirukan seperti itu, termasuklah Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Zahid juga didakwa atas 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah, jenayah dan pengubahan wang haram. Jika Anwar terpaksa tunduk kepada tekanan dalam negeri, saya risau Perdana Menteri tidak akan dapat menentang kuasa asing. Terdahulu bekas Menteri MITI Rafida Aziz turut mempersoalkan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Tengku Zafrul ke dalam Jemaah Menteri. Beliau juga berkata, kredibiliti Jemaah Menteri yang baru dibentuk akan terjejas dengan pelantikan Tengku Zafrul sebagai senator semata-mata untuk menjadikannya Menteri MITI, sambil menambah, terdapat lebih ramai orang yang sesuai untuk jabatan itu. Jadi, melalui kenyataan daripada Tariq, pemimpin pejuang mempersoal lantikan Tengku Zafrul dalam Jemaah Menteri menyentuh berkenaan dengan adakah beliau bebas daripada sebarang dakwaan berkaitan skandal RM600 bilion itu menjadi perhatian ramai orang. Jadi, apa komen Anda berita hari ini? Anda boleh komen di bawah. Tiba-tiba, satu kenyataan yang mengejutkan daripada Syahidan Kasim kepada Kabinet Kerajaan Perpaduan, kepada menteri-menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum saya masuk dalam berita hari ini, sebelum saya teruskan, saya ingin memohon jasa baik kamu semua, tuan-tuan dan puan semua, saudara-saudari, untuk tekan butang subscribe, bantu saya untuk kembangkan lagi channel ini, dan saya akan sentiasa menyampaikan Anda perkembangan-perkembangan terkini politik di negara kita. Hari ini daripada utusan Malaysia, kenyataan Syahidan, beliau berkata masa ini adalah masa yang paling terbaik untuk Perikatan Nasional buat pilihan raya negeri. Pilihan raya lagi. Jadi ini membingungkan rakyat. Katanya, momentum sokongan rakyat yang dilihat berpihak kepada Perikatan Nasional ketika ini menjadi
menjadi waktu yang terbaik kepada gabungan itu membubarkan DUN di Kedah, Kelantan, dan Terengganu. Malah, ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim berkata, perkembangan semasa itu ditambah dengan kemarahan rakyat terhadap pelantikan barisan menteri kabinet baru ini. Rakyat menunjukkan rasa marah kepada kabinet dan marah kepada UMNO. Orang MIC, India pun banyak yang turut marah kerana tidak diberi pengiktirafan tiada wakil MIC dalam kabinet. Okey, itu kenyataan daripada Syahidan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya kabinet kerajaan perpaduan, menteri-menteri yang dilantik ini berasaskan agenda negara, bukan permintaan semata-mata. Bagi saya, kalau kamu ada komen, kamu boleh komen di bawah. Apa pendapat kamu tentang kabinet kerajaan perpaduan hari ini? Beliau berkata, jadi saya percaya Kedah, Kelantan, dan Terengganu ini masa terbaik diadakan PRN selepas selesai pilihan raya di Padang Serai dan Tioman. Katanya selepas program Flash MOBPN dilunas. Syahidan menaruh keyakinan sekiranya PRN dapat diadakan segera, khususnya di Kedah, Perikatan Nasional mampu menyapu bersih ke semua 36 kerusi DUN sekaligus mengekalkan pentadbiran kerajaan negeri. Jadi selepas pilihan raya ini, saya ingat askar-askar kami tak nak balik lagi. Kemah-kemah perpaduan ummah kami ada di sini. Terus dengan PRN, saya rasa di Kedah, macam di Perlis PN akan sapu habis katanya. Sementara itu, Syahidan turut menyindir dengan meminta Pakatan Harapan menukar lagu tema yang bertajuk Aduh Malaysia selepas mereka bekerjasama dengan Barisan Nasional. Lagu mereka, Semua Penyamun, itu saya ingat PH kena tukar lagu itu sebab lagu itu ditujukan kepada UMNO sekarang, dan oleh kerana UMNO telah pun berkahwin dengan PH, jadi lagu itu kena tukarlah katanya. Macam Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ada lagu Keluarga Malaysia. Saya ingat lagu-lagu daripada filem Keluarga 69 itu sesuai diambil jadi panduan. Mungkin ini adalah sindiran daripada Syahidan Kasim. Dalam pada itu beliau juga berkata, Kabinet Kerajaan Perpaduan yang dipilih Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan untuk membela rakyat, sebaliknya hanya mengisi permintaan-permintaan tertentu. Pada pandangan saya, kabinet ini ada dua perkara yang saya anggap terjadi kerana beberapa sebab. Pertamanya, kurang kepakaran, kurang pemimpin. Itu sebab mereka terpaksa lantik orang kalah jadi menteri. Padahal orang kalah ini sudah tidak dapat kepercayaan rakyat, tidak wajar memimpin lagi. Selain itu, kabinet ini adalah berasaskan permintaan, bukan kabinet untuk membela rakyat. Walau bagaimanapun mereka telah dilantik, kita redah katanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin bertanya dengan Anda satu soalan. Adakah selepas beberapa komen daripada ahli politik di Malaysia ini, selepas mereka banyak memberi komen yang negatif, memang ada yang positif, tapi kita lihat hari ini banyak yang memberi komen negatif setakat ini. Tapi kita percaya kabinet kerajaan perpaduan yang sudah dilaksanakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ke-10, antara kabinet yang terbaik bagi saya. Jadi adakah dengan kenyataan-kenyataan ahli politik yang lain membolehkan kabinet ini dibatalkan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah kenyataan Syahidan Kasim hari ini, dan ini pasti mengejutkan.